السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى وسراج منير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى أهله وصحبه أجمعين ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن تولى الله رسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Firman Allah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesiapa yang menyeleweng di kalangan kamu daripada agamanya Islam, maka Allah akan mendatangkan satu kaum, satu kumpulan, satu jamaah yang bercirikan Allah mengasihi mereka dan mereka itu mengasihi Allah. Mereka merendah diri terhadap orang-orang yang beriman, menunjukkan keperkasaan terhadap orang-orang yang menentang. Mereka berjihad perjalanan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Itu semualah kurnia Allah yang diberi kepada sesiapa yang dikehendaki di kalangan hamba-Nya. Dan Allah itu maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Sesungguhnya yang menjadi wali kamu Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka rokok, tunduk, patuh pada Allah. Dan sesiapa yang berwalikan Allah, Rasulnya dan orang yang beriman yang begitu sifatnya, maka sesungguhnya parti yang menegakkan ajaran Allah dijanjikan kemenangan. Yang dihormati Yang Ketua Kawasan, Ahli Jabatan Kuasa Kawasan, pengurusi tetap, semua perwakilan, pemerhati Mesyuarat Agung Tahunan Kawasan.
Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang meletakkan kita menjadi ahli kepada jamaah. Kumpulan yang disebut ciri-cirinya dalam ayat yang tersebut. Dinyatakan oleh Allah kemunculannya bagi menyambung perjuangan Islam yang tidak boleh dimatikan cahayanya sekali-kali. Walaupun berlaku penyelewengan di kalangan orang Islam sendiri, Allah tidak izin Islam dimatikan, dipadamkan cahayanya. Akan tetap ada kumpulan yang menyambung perjuangan Islam, memenuhi sifat-sifat yang dinyatakan oleh Allah bagi menyambung perjuangan yang ditegakkan oleh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam yang berakhir dengan Nabi kita Muhammad SAW sehingga akhir zaman. Disambung oleh umatnya. Kalau kita menghadapi satu keadaan yang sangat menyusahkan, apabila umat Islam sendiri menjadi tawanan pengaruh serangan pemikiran selepas kejatuhan kerajaan Islam, sehingga amalan politik Islam diabaikan, dicuaikan, sehingga tanah air umat Islam dijajah oleh musuh, dipecah, diperintah, dibahagi kalangan sesama mereka. Penjajah yang melangsungkan peperangan Ahzab gagal menghapuskan Islam. Cahayanya tidak boleh dipadamkan sepanjang janji Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tak ada kumpulan Islam di mana sahaja orang Islam. Di negara kita, sejak sebelum merdeka lagi, para ulama telah menubuhkan kumpulan Islam bagi melangsungkan perjuangan Islam. Bukan sahaja untuk menentang penjajah. Dalam masa yang sama, untuk menegakkan semula pemerintahan Islam yang telah ditumbangkan. Mengambil acuan yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dengan mewujudkan perpaduan ummah, dimulakan dengan perpaduan umat Islam. Seterusnya mengajak manusia seluruhnya dalam masyarakat majmuk, termasuk bukan Islam, yang menjadi sebahagian daripada agenda Islam, risalah dan mesej yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Tanggungjawab kita ialah mengisi acuan ini dengan cara yang betul. Maka PAS berusaha sedaya upaya menyatukan umat Islam. Dalam masa yang sama, memperkenalkan Islam kepada kalangan bukan Islam. Menyatukan umat Islam satu kerja yang tidak mudah, kerana mereka telah lama dipengaruhi oleh fikiran penjajah yang menganggap Islam ialah agama ibadat sahaja, bukan agama yang sempurna, agama yang berdaulat, sehingga kalangan orang Islam sendiri bercakap kata-kata menghina hukum Islam kerana kejahilan mereka. Kita terpaksa mengubati kejahilan ini. Alhamdulillah, hasil daripada kegigihan kita telah berjaya menyelamatkan daripada kejahilan ini. Cakap-cakap agama suku, politik suku sudah tidak kedengaran, hanya terpencil. Cakap-cakap hukum Islam tidak sesuai, tidak berani diluahkan lagi. Ini kejayaan kita. Walaupun bukan semua orang jadi ahli kita. Oleh kerana itu, PAS menganjurkan kerjasama dengan parti-parti Islam. Bermula dengan gagasan sejahtera.
kemudian Muafakat Nasional, kemudian Perikatan Nasional. Ini rangkaian yang telah kita lakukan dalam tempoh yang mutakhir. Saya tak mau panjang yang dulu daripada ini, yang mutakhir. Bermula gagasan sejahtera, kita masuk pilihan raya secara bersendirian dan kita berjaya memerintah dalam keadaan terus mempertahankan Kelantan, mengambil alih semula Terengganu dan memimpin kerajaan campuran di Kedah. Ini kejayaan kita. Kemudian kita berjaya mengambil alih kerajaan pusat. Bermula dengan penubuhan Muafakat Nasional. PAS dengan UMNO mengajak Parti Melayu yang berada di luar kerajaan. Tidak cukup dengan parti di luar kerajaan, mesti ajak sama parti dalam kerajaan. Lalu kita sertakan Parti Bersatu supaya bersama dengan Muafakat Nasional. Muafakat mestilah disertai oleh semua kumpulan Islam ini dan kumpulan Bumiputera yang ada kaitan keluarga dengan kita, yang sama dengan kita walaupun dia bukan Islam. Mesti diajak sama. Berkonsepkan firman Allah Ta'ala, adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Merendah diri terhadap orang yang beriman, menunjukkan keperkasaan terhadap orang-orang yang menentang. Kita mesti merendah diri terhadap orang-orang yang beriman, yang sudah ada ruh Islam dalam dirinya. Bukan UMNO saja, bukan Bersatu saja. Semua kita ajak bergabung. Kalau sebahagian saja ajak, itu tak betul dengan sifat dan ciri parti Islam. Maka kita ajak Muafakat Nasional disertai oleh ketiga parti yang besar, parti orang Melayu Islam ini. Dia ajak bersama. Oleh kerana kita perlu kerjasama dengan kalangan bukan Islam. Dan termasuk di luar Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang tak ada Muafakat Nasional. Maka ditubuhkan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional adalah tonggak yang penting sehingga kita berjaya mengambil alih kerajaan dan memerintah negara sehingga hari ini, dan insya-Allah kita bersedia untuk menghadapi pilihan umum yang ke-15. Dalam menghadapi pilihan umum ini kita mesti membuat persediaan mengikut perintah Allah Ta'ala. Kita telah memilih pendekatan muwajahat ilmiah. Jihad menegakkan Islam melalui damai. Ciri yang penting dalam parti Islam. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad perjalanan Allah. Perkataan jihad daripada perkataan al-jahdu dengan makna al-masyaqqah. Al-juhdu dengan makna at-taqah. Masyaqqah ia kesulitan dan kepayahan. Taqah mengembelingkan tenaga, harta dan jiwa raga. Dua-dua aspek ini disumbangkan bagi menegakkan Islam. Mesti menghadapi kepayahan, tidak mudah nak tegakkan Islam kerana musuh dia ramai. Mesti sumbangkan harta, sumbangkan tenaga fikiran, tenaga anggota kita, sumbangkan keluarga kita supaya apa daya mengikut kemampuan yang ada pada kita. Allah memerintah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persedialah kamu sekadar kemampuan kamu dengan kekuatan. Kekuatan harta, kekuatan roh, kekuatan jasad untuk menegakkan Islam. Dan Islam mendahulukan muwajahah silmiah. Cara damai hendaklah dimulakan, bukan cara perang. Perang ni cara mutaakhir, cara yang akhir bila musuh serang negeri kita, takluk negeri kita. Sekarang ni kita sama-sama kita bergelombang dalam satu negara, dalam satu masyarakat. Maka pendekatan muwajahah silmiah adalah sangat penting. Kita memilih pendekatan cara damai. Apalagi melalui konsep demokrasi. Demokrasi memerlukan sokongan yang sama-ramanya. Sama ada menjadi ahli kita, menjadi penyokong kita, dan seterusnya menjadi pengundi kita. Maka langkah yang aktif perlu dilaksanakan untuk menarik sokongan daripada masyarakat umum. Dalam masa yang sama, jadi ahli parti. Jadi jentera parti yang boleh buat kerja parti. Kita tubuhkan bukan sahaja peringkat negeri, peringkat kawasan dan peringkat cawangan-cawangan. Jadikan semua cabang-cabang ini cabang yang hidup, laksana pokok yang hidup. Bukan cabang yang kering, cabang yang mati. Supaya parti kita ada cabang dan ada akar umbi.
Jadi parti yang kuat, parti yang teguh. Peranan sayap dalam PAS sangat penting. Sayap dalam PAS sangat penting. Sayap ulama, sayap pemuda, sayap muslimat, sayap amirah, sayap Dewan Himpunan. Ini sangat penting untuk masuk dalam masyarakat, mengajak mereka kepada Islam. Yang pertama, ajak kepada Islam. Yang kedua, kalau tak mau masuk Islam, menerima sistem pemerintahan Islam. Walaupun mereka tak masuk Islam, apa salahnya mereka duduk di bawah pemerintahan Islam? Islam ni bukan sahaja agama, termasuklah politik. Kalau mereka boleh terima sosialis, terima kapitalis daripada Barat, bukan dari China dan India, mengapa mereka tak ada terima Islam jadi satu sistem pemerintahan yang boleh menunjukkan adil untuk semua? Ini mesti kita perkenalkan. Ini langkah yang kita ambil. Dalam masa yang sama, dalam menyertai pilihan, kita mesti menyediakan calon-calon yang berwibawa. Memang calon berwibawa ini kalau boleh memenuhi semua sifat-sifat seorang pemimpin. Mungkin di zaman kini payah kita nak cari orang macam Rasulullah itu mustahil. Macam Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali sangat jauh. Seorang tokoh yang kuat imannya, yang kuat budimannya, yang tinggi ilmunya, yang banyak pengalamannya, semua ada pada diri seorang. Sangat sukar. Tetapi kita boleh memilih pimpinan secara kolektif, secara jama'i, secara berkumpulan. Mempunyai berbagai-bagai sifat yang ada pada calon itu. Yang penting seorang yang istiqamah dengan parti, yang berintegriti, yang berakhlak mulia, yang akidahnya kuat, yang bertahan dengan parti, yang istiqamah. Ini penting, mesti kita pilih. Kita nak pilih calon bukan sahaja untuk menjadi rakan berbuat di kedai kopi, calon yang turun ke padang, termasuk yang calon yang mampu bergerak di parlimen, bergerak di Dewan Negeri, dan mampu memerintah negara dan memerintah negeri. Ini mesti kita atur, kita susun. Dalam menghadapi pilihan raya, kita perlu parti menjadi parti yang kukuh, parti yang kuat. Parti yang kuat mestilah melalui tarbiyah, kekuatan rohani, dan kekuatan dentera parti, tanzim, pengurusan parti, ini mesti kuat. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berjuang pada jalan menegakkan agamanya, laksana batu-batu yang disusun bagi mendirikan bangunan. Laksana batu-batu yang disusun. Ada yang jadi tangga, ada yang jadi lantai, jadi dinding, jadi atap, disusun. Kalau semua jadi atap, tak jadi bangunan. Mesti disusun di tempat masing-masing dan ikatan yang teguh antara satu sama lain. Dan berperanan di tempat masing-masing. Ini sangat penting dan mempunyai kekuatan roh. Kekuatan roh ini memerlukan kepada tarbiyah. Maka perlu kita menghadiri majlis ilmu, menambahkan ilmu, menghadiri usrah, liqa' fikri, dan apa saja perbincangan yang menambahkan ilmu, menguatkan akidah dan menguatkan hubungan kita dengan Allah, menguatkan hubungan kita dengan parti dan jamaah kita. Dalam masa yang sama, parti mesti ditadbir dan diurus dengan cara yang sebaik-baiknya. Kita ada Jabatan Serta Agung, ada Perhubungan Negeri, ada kawasan, ada setiausaha, ditadbir, diurus dengan cara yang baik, mengikut cara pentadbiran. Dengan sebab itu, jangan ikut kepala sendiri, mesti ikut arahan Setiausaha Agung, diikuti Setiausaha Perhubungan dan Setiausaha Kawasan. Turun berjalan cawangan, di samping kita punya dewan-dewan, lojana. Ini semua ranting-ranting dan merupakan tempat-tempat kita berpau dalam menguatkan parti kita. Dalam masa yang sama, untuk menjadi parti yang kukuh dan kuat, mestilah setia berparti, taat berparti, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala dalam ayat saya baca tadi, innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya yang menjadi wali kamu, yang mesti kamu setia kepadanya, taat kepadanya Allah dan Rasulnya secara mutlak. Taat kepada Allah dan Rasul secara mutlak. Dan orang-orang yang beriman, yang menegakkan imannya
sentiasa berhubung dengan Allah. Alladzina yuqimuna as-salah, yang mendirikan sembahyang. Wa yu'tuna zakah, yang tidak bakhil menyumbangkan harta. Pemimpin yang berakhlak tinggi, yang berakhlak mulia, yang tidak bakhil, yang kuat hubungan dengan Allah Ta'ala, ini kita beri kesetiaan kepadanya. Kerana ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah mutlak, ketaatan kepada pemimpin, selagi pemimpin itu patuh pada ajaran Islam. Kalau pemimpin patuh ajaran Islam, kita menyeleweng dalam perkara cabang. Ini salah. Dengan sebab itu, untuk menyertai parti Islam ini hanya mereka yang dipilih oleh Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala, orang yang Allah Ta'ala tak pilih, dia tak tahan dengan parti Islam. Dia akan lari daripada parti Islam. Dia masuk-masuk, dia keluar balik. Kerana parti ini akan diuji, akan dicoba oleh Allah Ta'ala. Banyak ayat-ayat mengatakan ujian kepada siapa yang mencari perjuangan Islam. Asbabna sa'ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa ya'lamanna al-kadhibin. Adakah manusia mengira sudah cukup bila mereka bercakap kami telah beriman? Kami telah beriman. Cukup? Tidak cukup. Sedangkan mereka tidak diuji dan dicoba. Sesungguhnya Allah telah menguji umat yang terdahulu, pengikut Nabi-Nabi zaman dahulu. Bila diuji oleh Allah Ta'ala, maka ternyata mereka yang benar, yang ikhlas, dan mereka yang bohong dengan perjuangan Islam. Ini mesti uji. Mereka yang berjaya, yang sampai ke hujung. Ada nasrum minallah wa fathun qarib. Di atas dunia, menang di dunia, ataupun meninggal dunia. Zalikal fawzul azim, kemenangan di akhirat. Perjuangan Islam, hujungnya mesti menang. Sama ada menang dunia, menang akhirat. Barang siapa tak sempat dengan menang dunia, mesti menang di akhirat. Oleh kerana itu, mereka yang jadi pilihan Allah sahaja yang boleh bersama dengan perjuangan Islam. Dan sebab itu Allah Ta'ala menganjurkan kepada mereka yang berjuang Islam. Dalam satu ayat yang menarik di akhir surah Ali Imran. Surah yang memaparkan peristiwa Badar dan peristiwa Uhud. Peristiwa Badar, peristiwa orang Islam menang. Peristiwa Uhud, orang Islam banyak tebar. Kerana ujian daripada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu asbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bersabarlah kamu dalam menghadapi ujian dalam diri kamu sendiri. Wasabiru, menghadapi ujian, menghadapi musuh kamu. Warabitu, dan bertugas di mana kamu ditempatkan. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu dapat kemenangan. Di mana kita diberi kemenangan oleh Allah dengan bertakwa kepada Allah dan maksiat yang dilakukan oleh musuh. Sekiranya kita buat maksiat sama dengan musuh juga, sedangkan jumlah kita tak sama dengan musuh, duit kita tak banyak macam musuh, perlengkapan kita lebih daripada kita, maka Allah tak tolong kita, kita tak menang. Sekiranya kita menyediakan kekuatan sekadar kemampuan diberi pada kita dengan ikhlas, walaupun kekuatan musuh berlipat kali ganda, Allah Ta'ala mesti tolong kita. Allah Ta'ala membantu kita dalam hal ini. Peranan dalam perjuangan mujahadah mahal ini sangat mencabar. Kerana nak memujuk manusia tidak mudah. Khususnya nak menarik pengundi yang seramai-ramai. Menarik penyokong yang seramai, ahli yang seramai. Khususnya generasi muda yang ramai pada hari ini. Yang hidup terumah ambing. Tidak mudah nak pujuk mereka. Ini sangat penting. Memadukan kesabaran yang tinggi dan keikhlasan. Keikhlasan yang ada dalam hati, memasukkan ke dalam hati manusia. Kita lihat orang zaman dulu, mengapa ucapannya pendek, ucapannya tak panjang, tapi boleh menarik orang seramai-ramainya. Pendakwah yang datang ke Nusantara ni adalah pedagang-pedagang, bukan ahli pidato yang boleh berucap panjang, tapi berdua-dua yang manusia masuk Islam. Kenapa? Kerana bukan sahaja mereka mengucapkan yang berkesan, hati yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ini sangat penting. Keikhlasan sangat penting. Oleh kerana itu, kita perlu merapatkan diri dengan Allah Ta'ala. Bertahajud. Bukan sahaja menunaikan yang wajib. Termasuklah bertahajud, berpuasa sunat, bersedekah sunat. Bukan sahaja nafkah yang wajib. Ini semua boleh menolong dalam menjalankan kerja supaya mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sekadar itulah sahaja yang dapat saya ucapkan sempena dengan Mesyuarat Agung kawasan-kawasan untuk beri masa yang lebih kepada ahli mesyuarat sekian. Mudah-mudahan mesyuarat ini berkati Allah, dan saya sebut
bagi merasmikan Masyarakat Agung dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siru ala barakatillah, teruskan perjalanan kamu dengan mendapat berkat daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.